Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurusi majlis, seterusnya ke semua pimpinan-pimpinan UNICEF, para pelajar sekalian, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kehadaratillah SWT dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul sekarang ini dalam dewan yang mulia ini dalam satu sesi soal jawab agama. Mudah-mudahan kehadiran kita sekarang ini dicatat oleh para malaikat dalam buku catatan amal kita yang akan memberi kepada kita keuntungan saham akhirat pada hari kita bertemu dengan Allah Yaumul Mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kita mengundang dengan majlis seperti ini akan barakah dan rahmat daripada Allah, yang sedikit sebanyak info yang akan kita ketahui nanti akan mengupgradekan lagi hidup kita dalam beragama dengan agama Islam. Dengan soalan yang ada di hadapan ni, rasa-rasanya tak ada nak tazkirah dah. Tak masa 1 jam. Cuma kru kami mengucapkan terima kasih kerana sudi mengundang ke UNICEF yang sangat popular sehari dua ini. Jadi tahniah lah kepada UNICEF kerana mendapat afandi yang terbanyak. Sebagaimana yang disebut oleh profesor tadi, kita dapat sebahagiannya yang terbaik dalam akademik sehingga dinobat. Nobat ni mana hero lah. Tapi yang kedua daripada motif itu untuk pelajar yang bukan saja cemerlang di dunia tapi di akhirat, iaitulah dengan akhlak. Jadi kita puji program-program seperti inilah sebenarnya yang akan membalancekan akan kecemerlangan pelajar-pelajar itu sendiri. Sebab kalau cemerlang saja sama macam pelajar-pelajar di barat, cemerlang juga dapat degree kelas 1 PhD, dia kesambut dengan champagne, sambut dengan wine. Jadi ada tempat yang dia tidak cemerlang. Jadi kita cemerlang di dunia wal akhirah. Di dunia cemerlang akademik, di akhirat kita berakhlak dengan akhlak-akhlak mulia yang telah digariskan oleh Islam. Batu motif. Kadang-kadang kita belajar, tapi satu masa kita tak guna pembelajaran tu. Tak apa. Siapa yang belajar suatu ilmu yang beri manfaat, walaupun dia belum lagi guna ilmu tu, dia telah dapat ilmu belajar tu sendiri. Kerana belajar itu adalah perintah agama. Cuma kita balance. Bila kita tinggi pelajaran kita, alhamdulillah. Tapi kita hidup dalam dunia ni berlumba-lumba, laju mencari sesuap nasi orang kata. Jadi kalau laju sangat tak ada balancing, jadi kena letak spoiler. Lepas tu kalau kereta, kita tengok kereta racing, kalau spoiler dia tercabut, dia akan masuk dekat pit untuk tukar spoiler lain. Sebab dengan keadaan spoiler dia patah atau tercabut, dia tak boleh speed laju, dia akan terbabah. Maka Islam itu adalah spoiler. Dia akan membalancekan kelajuan kita mengejar keduniaan, supaya tidak langgar merata-rata. Dia ada downforce cukup dengan berat kereta, maka kemah perjalanan, kita ambil lag pun sedap, tidak masuk longkang dan sebagainya. Itulah peraturan-peraturan agama. Dia menyempurnakan kecemerlangan seseorang individu di atas muka bumi. Baik, kita terus kepada soalan insya-Allah. Soalan yang pertama, apa hukum bila kita ke office tapi kita update Facebook?
Tu soalan pun moden. Sebab kita duduk di dunia moden, benda ni banyak berlaku. Jadi kita boleh tahu. Kadang-kadang soalannya lucu, tetapi sebenarnya yang bertanya mendapat pahala yang begitu banyak kadang-kadang. Sebab bila dia tanya, dapat jawapan, orang lain tumpang dapat jawapan. Maka 1000 orang yang ambil manfaat daripada soalan dia, dia dapat 1000 pahala. Itu untung yang bertanya. Tapi jangan ada pelik-pelik soalan. Katung doa lalu ada kok. Ni dok katung mana soalan ni, tarah-tarah spambok. Jadi dia pergi kerja, dia main Facebook atau dia update Facebook. Kita kerja ni umum. Ada kerja yang kita mesti beri tumpuan kepada kerja sepenuh masa. Tak boleh mata tengok klien. Saya pernah pergi satu kilang buat tong di Johor. Tong ni drum minyak. Bila siap dia akan cap Petronas, Shell, Caltex. Kilang sama je tong dia tu. Jadi tong dia jalan, dia kena tengok. Tong yang Caltex dia akan tolak. Dia akan tolak dengan tangan. Bila dia berpaling, kawan dia panggil, dia tak tolak, satu sudah jatuh. Maknanya itu contoh kerja yang perlu beri tumpuan. Kadang-kadang kerja jaga mesin. Kerja macam ni, kalau mesin tu dia tinggal, dia tak jaga mesin on off dia, melibatkan nyawa orang. Pernah berlaku, maknanya dia pergi buang air, tak ganti orang lain, tak ingat nak off, orang masuk dalam enjin, cuci, mesin jalan, mati kawan tu. Jadi kalau kerja-kerja begini memang tak boleh. Tapi kalau kerja berjasa, macam kerja pejabat ni katakan 8 jam kerja, sebenarnya 8 jam waktu kerja. Kerjanya dalam 6 jam sahaja. 2 jam tu kadang nengung, tengok tak kata, tengok ke bawah, tengok tangan 15 minit. Awak tanya mulut ikan guang. Tu pula. Jadi adakah efek kepada pekerjaannya? Tak ada efek, tak ada masalah. Sebab kerja ni sambil rehat kadang-kadang. Duduk kerja, menghadap komputer, ambil surat khabar, tengok sikit, sambung balik kerja. Jadi kerjanya tidak tergendala, tak ada masalah. Kalau majikan pun, orang report ke majikan pun, majikan kata tak apa, dia kerja okey. Takkan kerja ni bila tarik surat, 8 pagi, 6 petang tarik. Tak 6 pukul 3 cabut tangan, jatuh. Mana tangan? Jadi kalau diwasiat, diamanahkan, memang tak boleh, tak dibenarkan Facebook, tak benarkan online, tak boleh. Nampak? Jadi kena tengok-tengok. Kalau tak tahu, majikan marah ataupun tidak, kerja kita memang tak tergendala, maka balik pada uruf, iaitu dibenarkan, jangan sampai mengganggu pekerjaan kita kerana kita dibayar untuk menyelesaikan tugas. Soalan seterusnya, macam mana nak tegur rakan perempuan kita yang tak tutup aurat, yang tak naklah hubungan sebagai rakan itu renggang bila kita tegur? Faculty of Business. Sebab itulah manusia ni dihidupkan di dunia untuk menjadi khalifah Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia bukan sia-sia, supaya mereka bijak, boleh melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin rumah tangga, dia juga adalah pemimpin. Kalau dia bujang, dia adalah pemimpin bagi kaki tangan dia, anggota-anggota dia. Maka turun pula kitab-kitab dan para nabi. Apa tujuan dia? Kerana perbuatan manusia ni dua. Yang pertama, yang tak payah ajar. Yang kedua, kena ajar. Kalau tak ajar, tak jadi. Nampak? Yang pertama, tak payah ajar. Macam siapa yang lapar, dia pergi cari makan dan makan. Itu tak payah ajar. Sebab tu kita tak jumpa hadis atau ayat, barang siapa yang lapar, hendaklah dia makan. Tak ada. Nabi tak ajar benda yang manusia semua reti. Atau cara nak makan, Nabi tak ajar juga. Melainkan adab nak makan. Makan, ambil dengan tangan kanan sunat. Nak masukkan dalam mulut. Kalau tengah kunyah, jangan bercakap. Dah telan dah, boleh bersembang. Walaupun makanan ada lagi dalam pinggang. Itu tertib-tertib yang diajar. Tapi ambil makanan bubuh dalam mulut,
Nabi tak ajar. Kerana semua orang reti. Tidak ada kita jumpa hadis barang siapa yang nak makan nasi, hendaklah mengambil dengan tangannya akan nasi itu. Dan hendaklah dipegang nasi itu supaya tidak jatuh semasa dia mengangkatnya. Tak ada hadis gitu. Nah, begitu jugalah dengan hukum aurat dan sebagainya. Aurat ni bahasa Arab, bahasa Melayu ma yajibu satru, artinya perkara yang wajib kita tutup. Tutup dari pandangan siapa? Dari pandangan orang yang haram lihat saja. Bukan dari pandangan Allah, bukan dari pandangan para malaikat, bukan dari pandangan hayawan, dari pandangan gunung gandang dan sebagainya. Jadi yang tak boleh tengok aurat kita hanyalah orang-orang tertentu sahaja. Contohnya kalau kita orang puang, kita pakai seluar pendek nampak peha kita, tubik luar keluar tu orang nampak. Situ tak boleh. Kalau hayawan tak ada masalah. Dia telanjang, dia masuklah kandang lembu, tak ada masalah. Lembu tengok, lembu kata. Haram tak? Tak haram. Pasal dia tutup aurat dari pandangan manusia. Lembu tengok tak haram. Cuma bahaya dah, takut lembu tu tanduk je. Tu nak faham aurat. Dia masuk dalam tandah, nak buang air. Bila dia buka zik, cicak pun keluar. Cicak kan dia suka duduk. Tu tak? Celah-celah tandah tak kan? Bila dia buka zik nak kecing, cicak pun cicak kata. Dia pun cicak tarik balik zik. Takut haram. Dah apa biar dia tengok ke cicak, tak ada masalah. Biasa cicak ni jarang bawa kamera. Dan jadi tutup aurat daripada pandangan orang-orang yang bukan mahram. Sebab manusia ni Allah cipta dia bernafsu. Nampak? Tujuan. Tak semesti bila kita tutup aurat jadi rosak. Nampak? Cuma pada kebiasaan, jadi merosakkan nafsu orang lain. Dia seronok, dia tak kerjakan kita, dia punahkan orang lain dengan sebab tengok aurat kita. Sebab tu kalau kita naik motosikal, kita naik kereta, bila kita lepas steering tak mesti accident. Begitu juga bila kita dedah aurat tak mesti rosak orang lain. Tapi kebiasaannya accident. Jadi tutup aurat perlu. Walaupun maknanya semua orang bersetuju boleh buka aurat, tak boleh juga sebab efek dia tu. Sebab laki-laki dia negatif, perempuan dia positif. Besi magnet. Magnet besi berani. Besi berani ni kalau negatif positif, utara selatan dia lekat. Laki perempuan dia ada attraction. Orang Terengganu panggil ra. Faham? Benda pula. Jadi kalau besi berani, kalau utara dengan utara dia lekat tak? Tak, dia lari. Cucuk lari. Selatan dengan selatan lari tak? Laki-laki dengan laki-laki. Tak ada masalah. Perempuan dengan perempuan, tak ada masalah. Tapi laki-laki perempuan bahaya bos. Waktu besi berani tak ada. Utara dengan utara lekat juga. Kalau ada besi berani utara dengan utara lekat juga, tu besi berani gay. Jadi mana-mana laki-laki yang normal, yang tidak ada masalah, dia bila tengok aurat perempuan seronok tak? Dia tanya dekang. Pasal dia orang lebih berpengalaman. Yang tai merah nama apa? Yang tai merah. Aminuddin. Azmuddin. Baik. Cik Azmuddin bawa kereta keluar pada rumah, siapa traffic light, mari awet sekorang dengan skuter ego, peng duduk sebelah, seluar dia meleleh belakang, nampak G-string. Contoh Azmuddin ni rasa best tak masa tu tengok, ke tak rasa apa-apa?